Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursyira binti Ahmad Azwar, nombor matrik 055915. Pada hari ini saya akan mengupas ataupun membincangkan sedikit mengenai pandangan ulama berserta dengan hujah-hujah mereka berkaitan dengan pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang hakim di luar daripada mahkamah. Sama ada ia boleh digunakan sebagai bukti ataupun tidak. Secara umumnya, tajuk ini adalah di bawah tajuk Al-Ilmu Aqadi, Evidence Based on Personal Knowledge of a Judge, di bawah subjek Islamic Law of Evidence, SYI 31803, perwakilan Ustaz Syed Muhammad Azmi bin Syed Abdul Rahman. Sebelum kita meneliti satu persatu, pendapat dan hujah ulama berkaitan dengan adakah pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang hakim itu dapat digunakan sebagai bukti ataupun tidak, saya akan memperjelaskan terlebih dahulu bahawa hakim mempunyai dua sumber pengetahuan. Yang pertama adalah sumber pengetahuan yang didapati oleh seseorang hakim itu daripada luar. Hal ini kerana hakim itu secara umumnya ataupun semula jadinya merupakan seorang manusia dan juga merupakan seorang rakyat di sebuah negara. Okey, di dalam hal ini hakim itu wajar untuk menghukum berdasarkan maklumatnya. Okey, sumber pengetahuan hakim yang kedua adalah pengetahuan ataupun maklumat yang didapati kerana ia merupakan seorang hakim. Di sini maksudnya hakim itu mendapat sesuatu maklumat atau pengetahuan melibatkan hal-hal di dalam perbicaraan. Contohnya mendengar hujah-hujah pihak yang terlibat, hujah-hujah saksi, melihat barang-barang kes, melihat tempat kejadian dan lain-lain. Di dalam hal ini, hakim itu akan menghukum dan mengenakan hukuman berdasarkan maklumat-maklumat yang diperolehi olehnya di dalam perbicaraan mahkamah. Akan tetapi, yang menjadi isu ataupun topik utama kupasan video saya pada kali ini adalah mengenai adakah pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang hakim itu dapat dijadikan sebagai bukti ataupun tidak. Jadi untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut, marilah kita mengupas satu persatu pendapat ulama mengenai perkara ini. Okey, kita masuk kepada sumber pengetahuan yang pertama, iaitu pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang hakim itu yang didapati di dalam perbicaraan. Okey, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hakim itu boleh menghukum ataupun harus mengenakan hukuman tanpa syarat yang memerlukan dua orang saksi lelaki jika sabit pendakwaan kes itu dibuat oleh hakim berdasarkan orang yang mendakwa itu berikrar untuk mengakui kebenaran dakwaannya ataupun ia menolak dakwaan tersebut dengan bersumpah selepas diminta oleh mahkamah di dalam perbicaraan. Jadi, dalam keterangan ini dapat kita simpulkan bahawa Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat bahawa jika tidak ada dua orang saksi ataupun hanya ada seorang sahaja, hakim harus menjatuhkan hukuman kerana pengetahuan dan maklumat itu hakim dapat di atas sifatnya seseorang hakim di dalam perbicaraan. Antara hujah mereka adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika dia mengaku maka rejamlah ia. Hadis ini adalah hadis Rasulullah tentang syarat pengakuan zina. Okey, dalam skop yang pertama ini dapatlah kita simpul bahawa pengetahuan dan maklumat yang diperolehi oleh hakim itu dalam perbicaraan mahkamah daripada pihak-pihak yang bertikai adalah sah dan sewajarnya tidak ada ulama yang membahaskan ataupun membezakan pandangan mereka dalam perkara ini kerana perbicaraan mahkamah itu sendiri dihadiri oleh orang yang ramai dan mereka akan mengetahui kebenaran sesuatu perkara itu bersama-sama dengan hakim. Jadi tidak akan menimbulkan sebarang keraguan di sini. Okey, baik. Kita masuk pula kepada skop yang kedua, iaitu pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang hakim itu di luar pembicaraan. Di dalam skop yang kedua ini terdapat banyak pandangan ulama. Antaranya adalah pandangan ulama dari mazhab Zahiri bahawa dalam mazhab ini mengatakan bahawa hakim itu wajib menghukum berdasarkan pengetahuan yang diperolehi di luar perbicaraan, tetapi dalam kes seperti hutang, kisos, harta, kehormatan dan hudud, sama ada pada masa itu seseorang itu sudah menjadi hakim ataupun belum. Manakala dalam mazhab Syafi'i pula, ia membezakan hak manusia dan hak Allah.
Jika dakwaan itu melibatkan hak manusia, terdapat dua pendapat pula sama ada tidak harus untuk menghukum berdasarkan pengetahuan luar perbicaraan, ataupun satu lagi pendapat yang jelas dalam mazhab Syafi'i iaitu membolehkan seseorang hakim menghukum berdasarkan pengetahuannya. Kedua-dua pendapat sama ada tidak harus ataupun boleh hakim menghukum berdasarkan pengetahuannya mempunyai hujah-hujah tersendiri yang menguatkan pendapat mereka. Seterusnya, jika dakwaan itu berhubung dengan hak Allah di dalam mazhab Syafi'i, menurut majoriti mazhab Syafi'i adalah tidak harus bagi hakim untuk menghukum berdasarkan pengetahuannya, kerana dalam hak Allah itu antara salah satu hujah yang digunakan oleh mazhab Syafi'i ini adalah sunat untuk menutup kesalahan yang melibatkan hak Allah. Tetapi di dalam mazhab Hambali, mereka berpendapat bahawa seseorang hakim itu tidak boleh menghukum berdasarkan pengetahuannya, sama ada dalam kes hudud ataupun bukan hudud, sama ada ia perolehi maklumat dan pengetahuannya itu selepas ataupun sebelum seseorang itu menjadi hakim. Dan mazhab Hambali juga menolak hujah yang menerima hukuman hakim berdasarkan pengetahuan sendiri dan menolak kesaksian saksi, kerana hukuman yang dijatuhi oleh hakim berdasarkan kesaksian saksi yang adil tidak menimbulkan keraguan, sedangkan hukuman hakim berdasarkan pengetahuannya menimbulkan keraguan. Walau bagaimanapun, dalam mazhab Maliki juga tidak mengharuskan seseorang hakim menghukum berdasarkan pengetahuannya di dalam semua kes, sama ada ia berolehi selepas ataupun sebelum ia menjadi hakim, dan hujah golongan mazhab Maliki ini adalah sama seperti mazhab Hambali. Dalam mazhab Hanafi, seseorang hakim itu boleh menghukum berdasarkan pengetahuannya di dalam kes yang melibatkan hak manusia, asalkan pengetahuan itu diperolehi semasa seseorang itu sudah menjadi hakim. Tetapi kalau melibatkan kes hudud yang melibatkan hak Allah seperti zina, adalah lebih baik hakim itu tidak menghukum berdasarkan pengetahuannya. Tetapi pada hari ini kita juga harus meneliti pendapat para pekaji undang-undang Islam yang mutakhir seperti Dr. Abdul Munim dan Dr. Abdul Karim Zidan juga tidak mengharuskan seseorang hakim itu untuk menghukum berdasarkan pengetahuan dan maklumat yang diperolehi oleh mereka di luar perbicaraan mahkamah. Kesimpulannya, di dalam skop yang kedua ini adalah tidak harus bagi seseorang hakim itu untuk menghukum berdasarkan pengetahuannya di luar perbicaraan, kerana prinsip asas kehakiman dalam Islam adalah menjadi hak-hak orang yang bertikai untuk mempertahankan kepentingannya, menolak hujah lawan, menyoal saksi-saksi dan keterangan mereka. Jadi, hakim haruslah berperanan sebagai seorang hakim. Jika hakim menggunakan pengetahuannya di dalam sesuatu kes, maka hakim itu berperanan sebagai seorang saksi dan termasuk dalam salah satu pihak yang bertikai. Oleh itu, prinsip hakim yang menghukum berdasarkan keterangan nyata dan Allah menghukum perkara tersembunyi tidak dapat dilaksanakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.